الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Yang dihormati Tuan Pengurusi Tetap, Sahibul Fadilah Tuan Guru Datuk Haji Hashim Jasin Al-Mursyid Am Parti Islam Malaysia PAS, Ashabul Fadilah, ahli-ahli Majlis Syura Ulama, yang berhormat Timbalan Presiden, Naib Presiden, yang berhormat Datuk Sesar Agung, Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat, Dewan Himpunan dan Ketua As-Sabiqun, tetamu kehormat dari pimpinan parti-parti yang hadir pada hari ini, parti-parti sahabat, yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu Pengerusi Perikatan Nasional, dan rakan-rakan pimpinan Bersatu, yang berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Presiden Gerakan dan rakan-rakan pimpinan gerakan, yang dikasihi Ahli Jabatan Kuasa PAS Pusat, Suruhanjaya PAS Negeri, yang berhormat ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat, dan ahli Dewan Undangan Negeri, yang diraihkan para tetamu, ad-duyuful kiram, daripada Harakah Muqawamah Islamiyah dan Jihad Islami Palestin, Parti Saadat Turki, Jamaat Islami Pakistan, Parti Keadilan Sejahtera dan Parti Persatuan Pembangunan Republik Indonesia, tuan-tuan yang terutama, duta-duta, diplomat asing, rakan media yang berusaha penelitian muktamar dan badan pengembangan di Kedah, secara khusus menjadi tuan rumah, seterusnya para perwakilan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Dengan penuh rasa ukhuwah saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ji'tum ahlan wa nazaltum sahlan. Selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua perwakilan, pemerhati dan tetamu yang hadir bagi menjayakan muktamar tahunan PAS kali ke-68 bagi tahun 1444
Hijriah bersamaan 2022 Masehi. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat mengadakan muktamar secara fizikal sepenuhnya. Setelah 2 tahun dilaksanakan dalam pematuhan SOP COVID-19 demi menghidupkan budaya syura dan musyawarah dalam parti serta memenuhi kehendak perlembagaan. Marilah kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerana kita telah berjaya mengharungi wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga berlakunya krisis kesihatan, ekonomi dan sosial yang menjejaskan kehidupan rakyat. Pasca pandemik COVID-19 menuntut PAS terus berperanan dengan cemerlang dalam kerajaan, terutamanya membantu rakyat yang sedang berjuang untuk membina kembali kehidupan mereka setelah terjejas teruk semasa COVID-19. PAS bertanggungjawab membangunkan semula negara dan membina kembali kehidupan rakyat yang perlu diberikan keutamaan buat masa ini. Maka muktamar PAS yang diadakan pada hari ini adalah muktamar terpenting sebelum menghadapi pilihan raya umum ke-15. Muktamar yang menegaskan hala tuju PAS supaya Islam terus memimpin bagi menyelamatkan rakyat dan memulihkan negara. Seterusnya menggerakkan langkah ke tahap yang lebih tinggi dalam aspek kesejahteraan hidup, kemakmuran ekonomi, kestabilan politik dan kemandirian kaum. Maka PAS mengangkat tema muktamar tahun ini, Malaysia Sejahtera. Pada muktamar di ambang pihak 2015 berpandukan janji yang benar daripada Allah melalui firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan Tuhan berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami timpakan mereka dengan siksaan disebabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini janji yang telah berlaku kepada generasi Islam dahulu apabila mereka bersama Islam yang memenuhi ciri-ciri ilmu, tarbiyah dan perjuangan. Diikuti dengan pelaksanaan yang paling berjaya dalam sejarah manusia. Bukan sekadar teori dan ideologi yang terus berada dalam percobaan dan mendedahkan kegagalan sehingga kini. Menerusi pemerintahan yang berkonsepkan iman, akidah, takwa, Islam berjaya memandu masyarakat Arab paling jahiliyah yang berada di tengah-tengah padang pasir yang kering, tiada sumber kehidupan, tiba-tiba menjadi umat yang bertamadun. Sehingga Islam berjaya memimpin dunia, mengislahkan ilmu akal dan kajian dengan petunjuk ilmu wahyu beberapa abad lamanya. Adapun kejatuhannya berlaku setelah meninggalkan ajaran Islam. Hal ini sangat berbeza dengan merudumnya blok timur, komunisme, sosialisme, dan terselah tanda berakhirnya blok barat,
liberal kapitalisme, serta negara di bawah pengaruhnya yang berpunca daripada kelemahan ideologinya sendiri. Islam berjaya membawa kesejahteraan yang berkonsepkan akidah dan takwa yang tumbuh daripada keberkatan yang tidak terdapat dalam istilah mana-mana teori dan ideologi ciptaan manusia. Perkataan berkat ialah membawa kebaikan dan kesejahteraan dunia sehingga akhirat. Apabila mengikuti acuan negara sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, alladzina makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur, yaitu orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi memerintah negara. Nescaya mereka mendirikan salat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah juga kembali segala urusan. Ciri-ciri kenegaraan yang disenaraikan dalam ayat ini ialah: yang pertama, pemimpin yang sentiasa mendirikan salat dan sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala bagi membina syakhsiah dalam menjalankan urusan dunia yang tidak berpisah daripada agama, menghasilkan sifat integriti yang berteraskan iman dan takwa. Yang kedua, melaksanakan konsep ekonomi yang adil dengan menyempurnakan hak individu dan masyarakat dengan kesaksamaan yang tidak ekstrim kebebasannya seperti liberal kapitalisme, dan tidak ekstrim kemasyarakatan seperti sosialisme dan komunisme, serta tidak hanyut seperti pragmatisme. Semua pahaman ini berkonsepkan kebendaan semata-mata tanpa perhitungan agama. Yang ketiga, berkebajikan dengan makna yang menyeluruh, lebih luas berkonsep negara berkebajikan, welfare state, ciptaan barat. Yang keempat, melaksanakan tugas nahi mungkar yang bersifat mendidik masyarakat cara mencegah dan menguatkan kehebatan undang-undang. Hukuman yang dijatuhkan merupakan penyelesaian terakhir dengan syarat bagi mencegah kezaliman sekalipun terhadap penjana. Yang kelima, berwawasan akhirat dengan kepercayaan adanya hisab dan balasan daripada amalan yang telah dikerjakan di alam dunia. Negara sejahtera ialah tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal Islam sebagaimana yang ditekan dalam firman Allah taala, li'ilafi quraisyin ilafihim rihlata asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, penduduk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini, Tuhan yang telah memberi mereka penghidupan dengan menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Negara sejahtera yang ditegakkan adalah berkonsepkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan berkonsepkan jibayah, kebendaan hasil pendapatan harta cukai semata-mata. Negara hidayah. Apa makna negara hidayah? Walaupun sifat iman dan takwa daripada hidayah itu terletak dalam hati manusia, namun Islam menetapkan bahawa tiada siapa pun yang dapat mengatasi
hukumnya sekali-kali. Perkara ini ditegaskan dalam perlembagaan PAS bahawa hukum Allah dan Rasulnya adalah sumber tertinggi yang mewajibkan kepada para pemimpin utama dan calon pilihan raya untuk melapangkan sumpah dan bai'ah sehingga mengatasi segala undang-undang bagi memelihara integriti. Langkah ini lebih berkesan daripada undang-undang lompat parti yang baru saja diperkenalkan. Sepatutnya PAS diberi lebih kepercayaan kerana adanya ikatan bai'ah yang lebih hebat daripada undang-undang kini yang luput tarikhnya. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakata fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima 'ada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan pengakuan taat setia kepadamu, memberi bai'ah, sesungguhnya mereka memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka yang memberikan bai'ah itu. Oleh itu sesiapa yang melanggar bai'ah setianya, maka akibatnya dari pelanggaran bai'ah itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan sesiapa yang menepati janji setianya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Sesiapa yang tidak memelihara integriti pasti akan melompat sendiri kerana mereka kepanasan walau berada dalam bilik berhawa dingin atau dipecat dengan tindakan disiplin. Parti tidak rasa terus maju dan subur berkembang sentiasa menambahkan ahli, kawasan, cawangan dan penyokong. Satu tunas dicantas, 10 tunas baru yang tumbuh. PAS membuktikan pelaksanaan yang berkesan dapat dilaksanakan di negeri yang diperintah, di Kelantan, Terengganu dan Kedah, dan melalui beberapa kementerian yang ditugaskan walaupun dengan bidang kuasa yang sangat terbatas. Hal ini dilakukan kerana berpegang kepada kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa-apa yang perkara yang tidak boleh dilakukan kesemuanya, maka jangan pula ditinggalkan semuanya. Kekayaan bumi Arab menjadi pengajaran kepada kita. Kekayaan bumi Arab kini tanpa Islam tidak memberikan apa-apa sebarang kekuatan dan kesejahteraan, malah menyebabkan mereka terus menjadi papan catur kuasa-kuasa besar. Negara Turki selepas Kemal Atatürk menegakkan negara sekularnya sudah tidak menjadi kuasa besar lagi. Sebaliknya mereka dipermainkan di pengaruh kuasa asing. Negara-negara maju sedang merudum kerana kegagalan ideologi yang dianuti oleh mereka. Adapun negara bekas jajahan yang mengikuti jejak langkah negara maju yang pernah menjajah negara mereka tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Terus dalam keadaan tahap negara yang sedang membangun, tak bangun-bangun. Keadaan ini juga dialami oleh Malaysia yang telah mencapai kemerdekaan lebih setengah abad, yang pernah membawa slogan wawasan 2020 yang telah berlalu. Situasi ini berlaku dalam keadaan kita mempunyai sumber hasil bumi dan tenaga manusia daripada berbagai-bagai kaum yang sepatutnya dapat dimanfaatkan. Apa yang berlaku? Bantuan kepada rakyat tidak sampai kepada sasaran, sehingga kan ia laksana mencurah garam ke laut. Mengapa peruntukan yang besar berlaku kebocoran? Ini menunjukkan ada perkara yang salah dan wujudnya kelemahan. Kerajaan Barisan Nasional diaturkan oleh Pakatan Harapan. Kerajaan Barisan Nasional diaturkan oleh Pakatan Harapan kerana kelemahannya. Diganti dengan kerajaan Pakatan Harapan
yang gagal sejak permulaan mengambil alih pemerintahan. Kedua-duanya dalam tikus membaiki labu. Kita perlu konsep kepimpinan berintegriti. Konsep kepimpinan yang benar-benar berintegriti, berasaskan akidah dan takwa sahaja, mampu memberikan suatu jaminan yang kukuh bagi melaksanakan manifesto yang telah janjikan kepada. Maka diharamkan perbuatan menipu dan menyeleweng. Bukan semata-mata salah dari segi undang-undang, tetapi kelak akan dibawa mati ke alam akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, faman utiya kitabahu bi yaminih, fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Ingatlah, pada hari ketika itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya, dan sesiapa yang diberikan kitab amalnya pada tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Dan sesiapa yang buta hatinya di dunia ini, nescaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih tersesat berjalan yang benar. Antara yang buta itu pilih pemimpin tak betul. Islam mewajibkan agar berlaku adil kepada seluruh manusia, termasuk juga terhadap musuh sekalipun. Keadilan yang sebenar akan mewujudkan perpaduan masyarakat majmuk berkonsepkan keadilan dalam kerajaan. Dan dari sudut hukumnya, hal ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Bah memilih demokrasi, pilihan raya, dan terus memilih demokrasi sehingga kini, mengajak rakyat untuk bersamanya melakukan islah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa keberkatan. Perkara ini sangat penting agar PAH diberikan kedudukan yang lebih kuat bagi membolehkan tawaran boleh dilaksanakan kuasa politik tanpa halangan, berkonsepkan kekuatan perpaduan ummah. Aspek yang penting ialah pengisian mengikut ajaran Islam yang sempurna dan meninggalkan warisan peninggalan penjajah yang tidak memberi tempat yang sewajarnya kepada Islam. PAH yang merupakan sebahagian daripada kerajaan Malaysia dan juga sebahagian daripada kerajaan di negeri-negeri tertentu telah menadui 3 negeri di Kelantan, Terengganu dan Kedah, telah memperolehi pengalaman yang sangat berharga dalam menghadapi wabak yang tidak pernah dihadapi oleh negara sejak mencapai kemerdekaan. Pimpinan PAS yang diberikan amanah dalam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah memainkan peranan yang cemerlang sesuai dengan portfolio masing-masing ketika negara berperang dengan COVID-19. Pencapaian PAS di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri membuktikan bahawa tanggapan PAS tidak mampu untuk berperanan sebagai kerajaan adalah meleset sama sekali. Malah rakyat menyaksikan kesungguhan dan ketangkasan wakil rakyat PAS, petugas parti, sukarelawan dan NGO dalam menghulurkan bantuan kebajikan tanpa mengira agama, bangsa dan pahaman politik, di atas semangat berlomba-lomba berbuat kebajikan, fastabiqul khairat,
Seterusnya mendekatkan PAS kepada masyarakat. Penghargaan yang besar juga kita berikan kepada kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kemudian disambung oleh Datuk Seri Ismail Sabri yang telah berjaya mengemudi negara dengan baik sehingga Malaysia berjaya menghadapi kegetiran dan kekuatan wabak global yang dihadapi. PAS yakin rakyat dapat melihat dengan jelas kecemerlangan kerajaan yang berteraskan kesatuan ummah, berjaya membawa negara keluar dari pandemik wabak COVID-19. PAS mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk berganding bahu memastikan tiada seorang pun rakyat yang tertinggal bagi membina semula kehidupan mereka, terutamanya membantu rakyat membangunkan semula kehidupan mereka, menyokong perusahaan kecil sederhana untuk mempergiatkan kembali perniagaan mereka, di samping memudah cara syarikat gergasi meningkatkan pelaburan bagi merancangkan proses pemulihan negara, memulihkan semula ekonomi negara dan membina kembali kehidupan rakyat. Perlu diberi keutamaan buat masa ini. Rakyat sedang berjuang untuk membina kembali kehidupan mereka setelah terjejas teruk semasa musim pandemik COVID-19. Parti-parti politik seharusnya mengurangkan suhu politiking sesama mereka. Sebaliknya memberi tumpuan untuk berusaha membangunkan semula negara. Kebijaksanaan kerajaan persekutuan untuk mengadakan persefahaman politik bersama parti-parti pembangkang demi mewujudkan keseimbangan politik adalah satu langkah yang matang sehingga usaha-usaha untuk membantu rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar. Sebenarnya PAS telah lebih dahulu memperkenalkan perkataan politik ini sejak tahun 2015 lagi, yang dikenali sebagai budaya politik matang dan sejahtera, BPMS. Meskipun PAS berada di blok pembangkang, PAS mengambil pendirian untuk bekerjasama dengan kerajaan yang ditunjangi oleh Barisan Nasional ketika itu demi kemaslahatan negara dan rakyat yang lebih besar. Sebagai sebuah parti Islam, PAS begitu menyedari apa yang kita inginkan daripada berpolitik ialah untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan kepada manusia dan alam sejagat. Ketika PAS memperkenalkan BPMS, budaya politik matang sejahtera, terdapat parti-parti pembangkang yang menyindir sinis pendirian PAS dengan pelbagai tomohan. Hari ini kita boleh menyaksikan sendiri pendekatan budaya politik matang sejahtera ini sememangnya wajar dibudayakan dalam kalangan parti-parti politik, sama ada di pihak kerajaan atau di pihak pembangkang. Saya menyeru kepada parti-parti politik untuk menelaah trust penting budaya politik matang sejahtera yang diperkenalkan oleh PAS demi keseimbangan politik dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, PAS mengalu-alukan penglibatan pengundi-pengundi baru yang berdaftar secara automatik apabila telah mencapai umur 18 tahun. PRU ke-15 nanti bakal menyaksikan peranan pengundi-pengundi baru ini sebagai undi penentu kemenangan sesebuah parti politik untuk melalui kerajaan. PAS yakin pengundi-pengundi baru mahukan sebuah amalan berpolitik yang berintegriti, berprinsip, mengutamakan rakyat dan membawa keharmonian, berteraskan kepada budaya politik matang sejahtera. PAS menawarkan kepada pengundi-pengundi baru suatu amalan berpolitik yang mengutamakan kepentingan rakyat, seterusnya memupuk integrasi nasional ke arah mewujudkan Malaysia yang sejahtera. PAS mengajak semua pengundi baru untuk menunaikan tanggungjawab mengundi apabila tiba masanya kelak. PAS sejak awal penubuhannya mengajak seluruh rakyat Malaysia kembali kepada sumber Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama untuk kita membangunkan Malaysia yang sejahtera, seterusnya membina sebuah peradaban. PAS kemudiannya
telah mengemukakan satu pelan tindakan ke arah itu yang dinamakan Wawasan Induk Negara Sejahtera. Dalam Wawasan Induk Negara Sejahtera telah digariskan prinsip strategi Islam tentang usaha membangunkan negara dan rangka kerja secara berpasar sehingga tahun 2051 untuk membina Malaysia yang sejahtera. Pada peringkat fasa pertama, Wawasan Induk Negara Sejahtera sehingga 2030, usaha digembeling untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh Malaysia seperti kerapuhan perpaduan kaum, salah guna kuasa dan rasuah, penyalahgunaan dadah, industri dosa dan ekonomi gelap, serta masalah-masalah lain yang menghambat kesejahteraan negara. Sepanjang 2 tahun PAS berkongsi kuasa dalam kerajaan persekutuan, pengalaman yang sangat berharga telah kita perolehi. Pengalaman ini sangat berguna untuk kita mengemaskini pelan tindakan di dalam Wawasan Induk Negara Sejahtera sebagai persediaan untuk PAS sekali lagi berada di dalam kerajaan selepas Pilihan Raya Umum ke-15, insya-Allah. Dalam tempoh terdekat ini, Wawasan Induk Negara Sejahtera akan dikemaskini menjadi lebih lengkap dengan menggariskan pelan tindakan yang lebih terperinci bersama indikator yang lebih jelas untuk mengukur pencapaian. PAS akan bekerjasama dengan kalangan ilmuwan, profesional dan teknokrat untuk mengakhiri Wawasan Induk Negara Sejahtera, seterusnya mencari pendekatan terbaik untuk melaksanakan pasca PRU 15. Ini termasuklah penyediaan manifesto bagi menyokong usaha pemulihan ekonomi negara dan rakyat pasca pandemik COVID-19. Terpenting adalah langkah bersepadu untuk penyelesaian semula struktur ekonomi negara, merapatkan jurang kaya miskin, mengurangkan kos sara hidup, menghapuskan peranan orang tengah yang mengaut keuntungan melampau, membangunkan industri hiliran, mencipta peluang pekerjaan, membangunkan bakat tempatan dan menyediakan perumahan mampu milik. Di samping kesungguhan membina masyarakat yang bahagia, menjaga kesihatan rakyat, keselamatan wanita, kanak-kanak, orang kurang upaya, OKU, kelestarian sumber alam, jaminan security makanan, serta komitmen tinggi untuk menjunjung nilai integriti keadilan, kehebatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Manifesto yang kita tawarkan ini bukan sekadar janji kosong seumpama pihak lain, tetapi suatu perencanaan yang boleh dilaksanakan insya-Allah. Malah sebahagian telah pun dilaksanakan oleh PAS sendiri di negeri, kementerian dan di LC. PAS terus berpegang teguh dengan akidah Islamiah dan memilih pendekatan demokrasi dengan menyertai semua pilihan raya, umum, negeri, kecil. Semua kita ikut. Walaupun tidak dinafikan masih terdapat banyak kelemahan dan salah laku seperti penipuan, politik wang, rasuah dan sebagainya. Hal ini kerana PAS tetap mendahulukan pendekatan damai, politik berdakwah dan memainkan peranan mengilmukan masyarakat yang tenggelam dalam kejahilan terhadap Islam, serta ketinggalan dalam kepahaman politiknya dan kewajipannya menegakkan Islam dalam aspek bernegara. Sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam perang Khaybar, "Umpuz ala rizlik hatta tanzila bi sahatihim, ud'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Fa wallahi la yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Jalankan tugasmu dengan berwaspada, jangan gopoh sehingga kamu berada di medan mereka, kemudian dakwahkan mereka kepada Islam, beritahu kepada mereka akan kewajipan terhadap Allah. Demi sesungguhnya kejayaanmu mengislamkan seseorang lebih baik daripada unta berwarna merah, kenderaan yang paling mahal harganya. Maka kejayaan mengajak seseorang kepada Islam besar fadilatnya.
pahalanya berpanjangan selepas meninggal dunia. PAS tetap bersabar melalui pendekatan demokrasi demi mencapai kemenangan secara damai. Inilah perjuangan para Rasul yang menjadi ikutan dan teladan kepada kita semua sehingga hari ini. Walaupun terlalu banyak cabaran yang perlu dihadapi, namun kita tetap percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Islam ialah petunjuk kepada kesejahteraan dunia sehingga akhirat. Kemenangan Islam sehingga berkuasa memerintah negara tidak diberi jalan mudah oleh semua pihak. Bahkan kemenangan parti Islam di banyak negara ada yang dibatalkan secara tidak bermoral dan demokratik. Pernah berlaku di Indonesia. Kemenangan Masyumi tahun 50-an, dia batalkan kerajaannya. Kemenangan Islam di Algeria, dia batalkan kemenangannya. Kemenangan Islam di Mesir, dia batalkan kemenangannya. Itu cabaran yang kita hadapi. Bagi menunaikan kewajipan memenangkan Islam, PAS wajib mengambil strategi yang berhikmah dan tegas. Jangan bertawaduk, tidak bertempatnya. Jangan bertawaduk, tidak bertempatnya. Islam wajib mencapai kuasa kemenangan, tamkin, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat yastakhlifannahum fil ardh kam talabna min qablihim yuqannahum dinahum alladhi tadda lahum ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mensekutu sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kufur sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Perpecahan yang berlaku menyebabkan kelemahan. Kelemahan pada umat. Perpaduan mesti dijaga. Perpecahan yang berlaku menyebabkan kelemahan umat sehingga menghilang kuasa politik memerintah negara. Firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan. Jika tidak, nescaya kalian menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kalian. Dan sabarlah dalam menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. PAS bertanggungjawab mengajak perpaduan umat untuk melakukan islah daripada kesilapan kerajaan terdahulu dan berusaha menyatukan parti Melayu Islam yang berselerak dengan pendekatan yang berpecah sebelum ini. Seterusnya menyatukan kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim bagi membentuk sebuah negara masyarakat majmuk yang sejahtera. Pada masa yang sama, PAS sedia berbincang dengan semua pihak yang menunjukkan tanda-tanda keikhlasan untuk mencari jalan penyelesaian supaya kembali kepada Islam. Hal ini sangatlah penting bagi mengatasi masalah umat yang besar. Bukan sekadar agenda politik yang sempit, jangka masa pendek dan tidak beristiqamah bersama Islam. Kerjasama dalam perpaduan ini ada sempadannya hanya dalam perkara yang kebaikan dan takwa, seperti perpaduan umat berlandaskan tali Allah, hablullah, Islam, yang menegakkan adil kepada semua, melakukan kebajikan dan meninggalkan yang salah, kembali ke pangkal jalan. Jika seseorang itu berdosa dan insaf, maka dibuka pintu taubat dan pengampunan. Namun PAS tegah tidak mengadakan sebarang kerjasama dalam perkara dosa, seperti meneruskan permusuhan dan menyembunyikan dosa tanpa insaf dan taubat. Malah PAS juga tidak memejamkan mata terhadap kemungkaran seperti rasuah,
politik wang, politik mahu jawatan, salah laku dan salah urus kerana meraihkan kemungkaran, semata-mata menjaga hati dan kepentingan yang salah sehingga meninggalkan prinsip adalah konsep ta'awun, kerjasama yang salah dan berdosa. Justru PAH menolak sesiapa sahaja yang mengambil pendekatan yang terpesong daripada konsep ta'awun yang melandaskan petunjuk Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-menolong untuk mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat dosa maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah kerana sungguh Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Mandaknya diserahkan kepada Majlis Syura Ulama dan PAH Pusat untuk membuat penelitian dan keputusan dalam urusan berkaitan hukum, dasar dan strategi bagi menghadapi wilayah umum dan segala kemungkinan selepas pilihan raya, demi memastikan Islam terus memimpin, termasuklah urusan penentuan kerusi dan calon dan menghadapi pilihan umum ke-15. Peranan jumlah undi sangat penting bagi kemenangan pilihan raya mengikut konsep demokrasi. Maka gerakan menarik pengundi seramanya menjadi tugas utama. Terkini, faktor kritikal kemenangan PAS dalam pilihan raya umum ke-15 ialah sejauh mana jentera pilihan raya berupaya untuk menguasai sikap pengundi muda yang sebahagian besarnya merupakan pengundi pertama kali, first time voter, yang dikatakan tidak berminat dengan isu-isu politik. Undi penentu daripada kalangan anak muda lelaki dan wanita perlu menjadi tumpuan dan sasaran, khususnya dalam kalangan umat Islam sendiri yang jahil agama dan lebih jahil lagi dalam aspek politik yang menjadi penentuan masa depan umat. Firman Allah Ta'ala, betapa besarnya kewajipan menegakkan Islam bersama umat. Illa taghfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berjuang pada jalan Allah, membela agamanya, Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan Ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepada Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kejahilan akibat kesan berserangan pemikiran melalui pendidikan dan media sangat mendalam, khususnya terkini oleh media sosial yang dirancang dengan perbelanjaan yang besar. Maka perlu ditangani dengan kesungguhan dan berhikmah. Bagi menghadapi faktor kritikal ini, jentera pilihan raya hendaklah berupaya menguasai maklumat anak muda dengan menguruskan maklumat melalui bilik operasi bersepadu dan memaksimumkan keupayaan kempen media baru bagi menyantuni mereka. Pemuda dan muslimat PAS perlu bergerak secara kreatif dan inklusif bagi menarik sokongan anak muda dan wanita yang akan menjadi undi penentu dalam pilihan umum akan datang. Perjuangan kita bukan sahaja bagi mencapai kemenangan, lebih penting kemampuan mengisi kemenangan yang berintegriti, berbekalkan iman, ilmu dan akhlak yang mulia. Di sini peranan calon yang layak sangat penting dengan memenuhi syarat-syarat boleh menang, boleh diterima dan boleh mentadbir bagi mengisi kemenangan dalam memimpin negara dan negeri. Manakala kalangan yang berwibawa dan profesional dalam PAS tidak akan tercicir dan terus menyumbang dalam konsep kerajaan teknokrat yang tidak semestinya menjadi calon dan wakil rakyat sahaja. PAS juga akan meningkatkan jumlah calon-calon beranak muda dan wanita untuk bertanding dengan kerusi boleh menang bagi menarik sokongan anak muda dan wanita sebagai undi penentu yang akan datang. Namun, paling penting persediaan jentera pilihan raya di Parlimen dan DUN sasa menang hendaklah mempunyai kekuatan organisasi, petugas bagi setiap unit daerah mengundi, pasukan kempen yang cekap dan berkesan, gerak kempur pemilih
dan penculaan bersepadu. PAS hendaklah menguasai pengundi tidak berparti dengan melaksanakan pendekatan berilmu, bermaklumat, tidak menipu, berkebajikan dan kepimpinan yang mesra dan cakna rakyat. Maka pusat khidmat masyarakat perlu bergerak aktif dan berkhidmat secara efektif kepada semua rakyat, termasuk PTB, rakyat yang tak ada penderian. Selain itu, PAS hendaklah mesra NGO dan boleh bekerjasama dengan mendekati kumpulan PTB menerusi aktiviti yang tidak berbau kepartaian. PAS juga mengambil kira saiz pengundi warga emas yang semakin meningkat di setiap parlimen dan DUN. Maka jentera pilihan raya perlu menyantuni pengundi warga emas dengan memperkasa pasukan kempen As-Sabiqun bagi mencapai sasaran strategi kemenangan di parlimen dan DUN PAS bertanding. Bagi menembusi kawasan majoriti bukan Islam dan undi penentu di kawasan majoriti Islam, PAS akan terus membuktikan kemampuan untuk menjuarai isu-isu rakyat, urus tarbiyah yang baik, memberikan khidmat kebajikan, melaksanakan konsep adil untuk semua, dan membuktikan jaminan hak beragama kepada bukan Islam tidak akan tergugat di bawah kepimpinan PAS. Kepada rakan-rakan bukan Islam, berilah peluang kepada PAS untuk melaksanakan perkataan Islam yang lebih baik dan adil. Dan lihatlah kegagalan ideologi ciptaan manusia yang tidak ada kaitan dengan agama dan bangsa sendiri. Dalam hal ini, Islam mengajar kita bahawa manusia terdiri daripada kalangan masyarakat majmuk. Walaupun berbagai kaum, agama dan bangsa, kita mesti memulakan langkah dalam usaha untuk memenangi hati rakyat secara seluruhnya. Antara perkara yang perlu kita fokuskan adalah memberikan khidmat kepada masyarakat secara lebih dekat untuk menarik seramai mungkin masyarakat supaya bersama. Kita juga mesti menguasai dan memanfaatkan teknologi maklumat, terutamanya melalui media sosial, supaya mesej sampai kepada rakyat. Inisiatif projek kawan yang dipelopori oleh Lajnah Perpaduan Nasional adalah usaha berterusan PAS untuk melatih ahli akal ummi supaya sentiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dalam menyantuni kalangan bukan Islam di peringkat cawangan dan kawasan, di samping program dialog, wacana dan ziarah secara berkesan dan berterusan. Akhir-akhir ini terdapat dalam kalangan yang bernama Islam merobekkan Islam secara terbuka sehingga merendah-rendahkan kedudukan Islam yang sebenar. Tindakan dilakukan itu sebenarnya menghina Islam, penganutnya dan raja-raja yang diberikan kewajipan untuk memeliharanya. Sebarang usaha yang cuba menghakis kuasa politik Islam merupakan suatu kemungkaran besar yang wajib dicegah. Para ulama di Malaysia juga jangan sibuk mengangkat pasir menjadi qubah, ja'ala habbatan qubah, dengan mengangkat perkara kecil, perkara furuk, perkara khilaf menjadi besar yang akhirnya hanya menghabiskan masa semata-mata. Maka saya menasihati agar ulama memberikan tumpuan kepada perkara yang jauh lebih mustahak, kritikal dan utama, seperti bahaya serangan pemikiran yang merosakkan jati diri seorang Muslim. Islam liberal dan Islam plural, ideologi pragmatisme yang menjadikan sebahagian orang Islam hilang identiti beragama, pecah amanah, rasuah, menipu dan khianat, serta kejahilan umat terhadap Islam dan cara mengatasinya. Peranan ulama adalah memberi kesedaran agar umat Islam harus ada jati diri syakhsiah berasaskan Islam. Ulama juga mesti agresif memberikan kepahaman tentang politik Islam yang mampu menjadi benteng menyelamatkan diri, keluarga, harta benda, kehidupan bersosial dari terus pincang dan koyak. Jentera penerangan di setiap peringkat mesti mempunyai kepakaran tertentu dan bergerak secara aktif dan agresif, bukan defensif, dalam menyebarkan maklumat parti, menjawab dan menyerang dengan pantas dan tepat bagi memastikan mesej sampai kepada sasaran pengundi, serta tidak terikut-ikut dengan permainan pihak lawan
yang ingin menutup kelemahan pada masa PS dahulu memerintah dan krisis dalamannya. Bahan penerangan yang disebarkan mestilah sesuai dengan latar belakang pengundi, pelbagai umur, jentina, bangsa, agama, pendidikan, luar bandar, pinggir bandar dan bandar, supaya maklumat yang disampaikan dipahami dengan mudah. Maka segala arahan daripada Jabatan Penerangan dilaksanakan penuh bersungguh agar percaturan strategi penerangan berjaya. Pastikan mesej sampai kepada sasaran dan memberi kesan kesedaran untuk bersama PAS. Setiap ahli juga berperanan memperkasakan akhbar harakah, termasuklah langganan e-harakah, dengan membeli, membaca dan memberikan kepada pengundi, khususnya di luar bandar yang kurang melayari internet dan media sosial. Seluruh ahli dan pemimpin PAS di semua peringkat wajib menghadiri majlis ilmu. Jangan rasa kita dah pandai, dah bijak. Wajib menghadiri majlis ilmu, menambah ilmu, menghadiri usrah dan liqa fikri, serta apa-apa sahaja perbincangan yang meningkatkan ilmu, menguatkan akidah, menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT, serta mengeratkan hubungan kita dengan parti dan jamaah, bagi memperkukuhkan saf parti dalam mendepani cabaran memerintah negara dan negeri. Di samping itu, aspek pemantapan organisasi tidak boleh sekali-kali diabaikan. Parti mesti ditarbiyah dan diurus dengan cara yang sebaik-baiknya menurut kaedah pentadbiran. Kita memiliki jabatan Setiausaha Agung, Setiausaha Perhubungan Negeri, Setiausaha Kawasan dan selanjutnya. Dengan sebab itu jangan menurut kepala sendiri, tetapi mestilah mengikuti arahan pentadbiran parti di peringkat pusat dan negeri. Kemudian turun ke kawasan dan cawangan. Di samping kita mempunyai dewan-dewan dan lajnah. Ini semua merupakan dahan dan ranting tempat kita berpaut dalam menguatkan parti kita. PAS juga meletakkan 3 tonggak utama dalam menggerakkan peranan PAS di persada antarabangsa. Melalui pertama, tumpuan isu dan peluang berfokus. 2, kerjasama strategik. 3, pendidikan politik antarabangsa. Maka agenda pembebasan Masjid Aqsa dan Palestin diangkat sebagai agenda utama PAS, akan mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan persidangan Pakatan Global Al-Quds dan Palestin yang julung-julung kali diadakan dalam masa terdekat. PAS juga akan menggerakkan PAS Relief dan NGO PAS serta mesra PAS dalam isu kemanusiaan sejagat, khususnya yang melibatkan golongan minoriti Muslim di Rohingya, Kashmir, Uyghur, dan diperluaskan merentas sempadan dan benua demi membela nasib ummah yang memerlukan. Melalui kerjasama strategi, PAS meletakkan keutamaan untuk menjadi penggerak bagi mengangkat agenda penyatuan ummah di rantau Asia Tenggara dan dunia Islam. PAS sedang meneroka usaha kerjasama dalam bidang pelaburan, pendidikan dan pendidikan dalam kalangan negara-negara Islam, khususnya di rantau Timur Tengah, dengan melibatkan peranan pejabat utusan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah dan negeri-negeri yang ditabir oleh PAS, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian dan sekuriti makanan. Hari ini kita juga perlu sedar terhadap cabaran dunia Islam untuk memimpin dunia apabila menyaksikan berkecahnya negara kesatuan Soviet Union yang berideologi komunis pada abad yang lalu dan melihat tanda-tanda kegagalan ideologi liberal kapitalisme di negara Eropah, akan tiba masa untuk Islam memimpin. Kita sedar pengaruh Islam terus berkembang di negara komunis dan Eropah, termasuk dalam negara yang paling bermusuh terhadapnya dan paling kejam kepada penganutnya. Maka pada zaman ini adalah zaman Islam dan perlunya kita mengetengahkan penyelesaian Islam yang wasatiyah bagi menjayakan cita-cita membina kesejahteraan negara dan rakyat. Maka PAS wajib menggerakkan seluruh jentera parti mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah untuk menentang mereka dengan segala jenis kekuatan yang mengikut kemampuan kamu.
Sediakan kekuatan dengan kemampuan kita. Bukan mesti sama dengan musuh. Allah memerintah agar menyediakan kekuatan mengikut kemampuan daripada sumber yang ada. Dengan penyusunan dan strategi yang baik, hati yang ikhlas. Kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang melayakkan untuk mendapat pertolongan Allah SWT. Penyusunan binatang firman Allah Ta'ala. Inna Allah hibbul ladhina yuqatilu fi sabilillah safa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang pada jalannya dalam saf yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kukuh. Susun saf kita kuat-kuat, teruskan perjuangan, hadapi musuh dengan cekal, dengan berani. Di atas robohan kota Melaka, papan di Jawa kita tegakkan. Di atas penjajahan masih berbaka, bersama Islam kita hapuskan. Kayu Jawa dibuat alu, dikedah pula padi dan getah. Siapa menentang kita palu, membujur lalu melentang patah. Bagilah mengantuk. Seterusnya, hendaklah memenuhi syarat-syarat kemenangan berada janji Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri, dan bersabarlah kamu menghadapi ujian yang datang daripada musuh, dan ribat bertugas di mana kamu diletakkan. Kemudian bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Ayat ini merupakan penutup surah Ali Imran yang menceritakan dua peristiwa besar yang sangat penting kepada umat Islam. Pertama, peristiwa Badar Al-Kubra yang menyaksikan bagaimana umat Islam berjaya mencapai kemenangan yang besar walaupun terpaksa menghadapi musuh yang lebih kuat pada zahirnya ketika itu. Kedua, peristiwa Uhud yang sangat mencabar kerana Islam tidak boleh dikalahkan, tetapi perang tersebut memakan korban para syuhada, dan ramai yang mendapat kecederaan apabila tentera Islam tidak taat, tidak walak mengikut arahan kepimpinan, akibat terpengaruh dengan harta ghanimah yang ditinggalkan oleh musuh. Ini sekaligus menunjukkan bahawa kemenangan yang dijanjikan oleh Allah tidak memadai dengan hanya beriman tanpa diuji kesabaran terhadap nafsu diri sendiri. Kejahatan musuh dan ribat melaksanakan tugas masing-masing, di mana diletakkan, di mana saya letakkan, dan seterusnya bertakwa kepada Allah. Seterusnya, penyusunan jentera berpandukan hadis Nabi SAW. Khairus sahabati arba'ah, wa khairus saraya arba'umiyah, wa khairul juyusi arba'atu alaf, wa lan yuhzam 12,000 min qillah. Hadis yang sangat menarik. Sebaik-baik bersahabat itu 4 orang. Sudah molek sebuah kereta. Manakala sebaik-baik pasukan itu 400 orang, dan sebaik-baik jumlah bala tentera 4,000 orang, jumlah anggota 12 orang tidak akan boleh dikalahkan kerana ia dianggap sedikit. Sekarang Alipat 1 juta, bukan 12,000, 1 juta. Kita ada 197 cawangan di seluruh negara, kawasan seluruh negara, kawasan parlimen. Ada 1,000 cawangan di seluruh negara. Hadis kata kalau 12,000 tak boleh kalah kalau kena caranya. Menunjukkan ada tempat tak kena caranya yang perlu kita perbetulkan. Dalam kita menjuarai agenda perpaduan umat, maka mestilah menunjukkan perpaduan yang kuat dalam parti sesama kita. Jangan berkelahi di cawangan, kawasan, negeri, dewan-dewan dan pusat. Kita mesti bersatu padu dalam jamaah ini, dan jangan berpecah. Perbezaan pendapat adalah perkara biasa. Yang penting menjaga adab dalam perbezaan. Ada pula ikhtilaf. Mesti taat dan walak kepada keputusan parti dan kepimpinan, sama ada suka atau tidak, senang atau susah, selagi tidak menyalahi syarak. Kini PAH mempunyai lebih 1 juta ahli, 107 kawasan dan beribu cawangan. Maka susunlah jentera daripada sumber yang ada dan wujudkan strategi yang terbaik
dengan pendekatan demokrasi damai yang menjadi pilihan kita. Inilah pendekatan pertama dalam perjuangan Islam, khususnya dalam tanah air sendiri. Perkara yang paling penting adalah tawaran Malaysia sejahtera dipahami rakyat dan sampai bersasaran pengundi bagi membuat keputusan agar memilih PAS dengan penuh kepercayaan dan kemampuan. Peranan yang besar ini dipertanggungjawabkan kepada semua sayap, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, Dewan Himpunan Pendukung PAS DHBP, As-Sabiqun, semua negeri, kawasan, cawangan, serta semua lajnah dan ahli-ahli di mana sahaja mereka berada. Seterusnya bergerak melalui gerak kerja penerangan, kebajikan dan kegiatan kemasyarakatan yang berhubung dengan semua lapisan rakyat. Kawasan dan cawangan perlu diaktifkan dan ditambah kawasan dan cawangan baru, bukan sahaja ahli dan penyokong yang menjadi akar umbi kekuatan jumlah dan jentera yang bertugas. Negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah yang telah dikuasai oleh PAS adalah negeri pengkalan yang wajib dipertahankan dan dilaksanakan agenda Islam mengikut bidang kuasa negeri. Kawasan Parlimen dan DUN yang telah dimenangi di beberapa negeri juga perlu diberikan perhatian. Menarik sokongan rakyat selama mungkin mesti dilakukan dengan apa jua cara melalui kepahaman dan kesedaran, termasuk khidmat masyarakat dan kegiatan sosial. Akhir kalam, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada panitia muktamar yang dikendalikan oleh pasukan Setiausaha Agung dan Badan Perubahan PAS Negeri Kedah, termasuklah kejayaan melaksanakan mesyuarat agung tahunan PAS, kawasan-kawasan, dewan-dewan dan cawangan-cawangan. Mudah-mudahan kita mendapat fadilat murabitun yang berada di lapangan masing-masing bagi memastikan Islam berdaulat di tanah air ini. Semoga terus bersabar, ikhlas kerana Allah dan istiqamah dalam perjuangan sehingga beroleh kemenangan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dengan ini saya resmikan muktamar tahunan PAS kali ke-68 dengan menyebut sabda Nabi SAW, siru ala barakatillah. Takbir, takbir, takbir. Allah. Assalamualaikum.